Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan dua cerita. Dan dalam daripada banyak-banyak komen, ada satu komen yang bagi tahu dekat Abang satu cadangan. Kalau cerita yang melebihi daripada tahun 50-an, kita letak dia sebagai cerita platinum. Dan hari ni Abang dapat satu cerita platinum daripada WhatsApp bagi dekat Abang. Tapi cerita dia memang betul-betul luar biasa. Abang tak tahu macam mana tahap luar biasanya, tapi kali ini memang betul-betul punya luar biasa. Nak kata seram tak berapa sangat, tapi memang sesuatu yang abang belum pernah dengar lagi. Itu satu cerita. Yang satu lagi juga cerita istimewa sangat-sangat sebab dihantar oleh seseorang yang sangat istimewa. Jadi tanpa berlengah-lengah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga kita dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan kita dan juga diberkati kita dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan mak ayah kita. Moga-moga Allah panjangkan umur, berikan kebahagiaan dan kerahmatan dunia dan di akhirat untuk dua orang mak ayah kita. Jadi tanpa berlengah-lengah, kita terus masuk dalam cerita yang pertama. Cerita ini disampaikan kepada abang oleh seorang pakcik. Pakcik tu dia sebenarnya kontak abang dekat WhatsApp. Salah, dekat komen-komen YouTube. Dia kata dia suka dengar cerita-cerita pengalaman daripada orang lain yang abang sampaikan. Jadi dia kata dia nak sumbangkan cerita dan dia emailkan kepada abang. Tapi dia kata mungkin ada masalah email, dia hantar melalui WhatsApp. Disampaikan oleh seorang pakcik, namanya adalah Pakcik Rahman. Jadi pakcik ni berumur lebih kurang 50-an, tapi bukan pengalaman dia, tapi pengalaman ayah dia sewaktu muda tahun 1930-an. Lama gila cerita ni. Jadi cerita ni memang sesuatu yang sangat unik dan abang kategorikan sebagai cerita platinum. Nama bapa dia, dia tak minta abang supaya tak nak beritahu nama yang sebenar, dan abang letak sebagai Pakcik Salim. Jadi nama watak kali ini adalah Salim. Kisah ini berlaku pada tahun 1930-an, tapi tidak diberitahu secara tepat tahunnya berapa. Tapi dalam lebih kurang 1932-31. Waktu ni Salim berumur muda lagi. Awal-awal 20-an, awal-awal dia lebih kurang belum kahwin lagi lah. Satu kampung, cerita ni berlaku dekat satu negeri, tapi tak nak dia beritahu ke abang. Kalau tak silap abang, negerinya ialah Selangor. Dengan kata lain, satu daerah dalam negeri Selangor. Jadi nama Salim ni dekat kawasan tu semua orang kenal. Sebab dia punya perangai dia bukan nak kata jahat lah. Jahat-jahat orang dulu dengan jahat orang sekarang lain. Tapi jahat-jahat orang dulu lah, dia lebih kurang macam panjat pokok, tebang pokok, dengki orang. Dia punya nakal lah, bukan jahat. Dia kira nakal-nakal orang zaman dulu. Jadi Salim ni memang orang kampung semua tahu. Perangai dia memang na'uzubillah, dia kata. Cumanya dia kata pada masa yang sama, walaupun perangai dia memang semua orang kampung sedia maklum, tapi dia ni mempunyai latar belakang agama yang bagus. Semayang tak tinggal, nolong orang, tapi mulut zub kena. Jadi memang dia menjadi antara orang yang terkenal dekat kampung tu. Sampailah dia besar, akhirnya dia jadi polis. Disebabkan dia punya keteguhan, jenis hati yang keras, hati yang jenis jitu, memang sesuai untuk jadi polis, menjaga-jaga keamanan negara. Okey, ceritanya bermula waktu Salim kecil-kecil, waktu Salim remaja. Dia pernah diberitahu tentang macam mana untuk menjadi seorang yang famous dan juga seorang yang kaya. Caranya adalah perlu mencuri serban hantu longkek. Abang tak tahu sama ada orang pernah dengar ke tidak nama hantu longkek ni, tapi abang ni lah pertama kali dengan nama hantu longkek. Dia diberitahu oleh orang-orang kampung zaman-zaman dulu, kalau kau nak kaya, dihormati,
kau curi serban hantu longkek. Jadi waktu tu Salim kan muda lagi, dia tanyalah, bukan ke benda-benda macam tu adalah kurafat. Tapi orang tua-tua kampung tu kata, ini bukan kurafat, ini usaha, kata. Tapi abang nak beritahu ini kurafat lah, jangan amalkan. Jadi bila dah macam tu, daripada kecil, daripada anak remaja muda sampailah umur dia 20-an, dia menyimpan hasrat untuk menjadi seorang yang dikenali dengan cara mencuri serban ataupun apa-apalah baju hantu longkek. Tapi dia kata semakin dia bersungguh-sungguh nak mencari macam mana caranya, semakin banyak halangan yang diterima. Daripada satu tok guru ke satu tok guru, dia belajar macam mana nak curi baju ataupun serban hantu longkek. Tapi kebanyakan tok guru bagi tahu ilmunya tak habis. Maksudnya tok guru tu hanya bagi tahu setengah jalan lagi dia tak nak beritahu. Sebab dengan alasan mencuri barang hantu longkek bukan benda yang biasa. Silap-silap hari bulan hantu longkek tu boleh membunuh kita dengan memakan kita, mengunyah kita sampai kita hancur. Sebab katanya dia mempunyai tubuh yang sangat tinggi, giginya yang sangat tajam macam kapak dan besarnya pun macam kapak gigi dia. Lepas tu dia mempunyai muka yang sangat menakutkan. Kalau sesiapa yang tengok tak berani nak komplain. Bukan, tak berani nak dekat. Nak komplain memang taklah. Nak komplain makhluk alam sebelah, seramlah. Abang punya kowe masih lagi biru. Tak ada siapa yang hadir. Jadi dia kata, daripada satu tok guru belajar, dia cuma dapat tahu ciri-ciri hantu longkek. Tapi cara macam mana nak masuk ke alam sebelah, nak berjumpa dengan hantu longkek, nak curi baju tu, dia tak jumpa. Sampailah satu hari dia jumpa dengan seorang tok guru ilmu, tak berapa nak cerahlah ilmu. Maksudnya dia ada ilmu yang baik, ada ilmu yang gelap. Jadi tok guru tu bagi tahu ada beberapa syarat kalau nak tengok, nak masuk ke alam sebelah, nak curi baju ataupun serban hantu longkek. Hantu longkek sebenarnya tak ada dekat alam kita katanya. Dia ada dekat alam sebelah. Abang seram rasanya. Jadi dia kata nak masuk dekat alam sebelah tu ada caranya. Okey. Jadi bila dia dengar, Salim dengar syarat-syaratnya, barulah dia faham kenapa kebanyakan tok guru tak ajar dia macam mana cara untuk masuk ke alam sebelah, berjumpa dengan hantu longkek dan curi barang hantu longkek. Sebabnya bukan senang-senang nak masuk. Takut-takut bila masuk tak boleh keluar, dimakan oleh hantu tu. Tapi bila dia dengar syarat-syarat macam tu, makin kuatlah jitu perasaan dia tu nak masuk juga ke alam sebelah, nak curi. Untung-untung dapat, jadi orang terkenal, kaya raya. Cara-cara kurafat lah kan, ni macam kalau Indonesia cakap pesugihan. Abang selalu tengok cerita-cerita Sundel Bolong, Suzana macam tu lah kan. Okey, kita sambung cerita. Jadi dia dengar syarat tu, dia pun rasa macam teruja. Jadi bila dia berjumpa dengan kawan-kawan dia tanya macam mana syarat nak masuk ke dalam alam sebelah dan curi barang-barang hantu longkek. Jadi Salim tu pun beritahu, dia kata ada 3 persyaratan utama dan 3-3 ni memang sangat-sangat susah. Yang pertama ialah mesti cari rumah tinggi. Dengan kata lain, rumah tu agak tak jejak daripada tanah. Maksudnya ada orang boleh lalu bawah dia. Bayangkan Yang kedua, orang dalam rumah tu mesti berlaku kematian. Maksudnya rumah tu tinggi dan dalam tu mesti berlaku kematian. Sewaktu kematian itu berlaku, jenazah perlulah dimandikan di kawasan rumah tinggi dan airnya jatuh ke bawah rumah. Seterusnya, pastikan dekat kawasan tempat jenazah itu dimandikan ada lebihan kayu sewaktu pembinaan.
Kalau dulu-dulu orang rumah, orang lama-lama, orang zaman dulu, Melayu dulu, bila bina rumah, dekat di kawasan sambungan kayu dia akan lebihkan. Dia akan lebih kurang sejengkal ke 2 jengkal. Apa tujuannya? Mungkin untuk kestabilan. Kadang-kadang dekat tepi rumah kita nampak ada satu kayu terjulur sikit. Kita pun tak tahu kenapa. Jadi dekat kawasan bumbung pun ada juga macam tu. Jadi rumah tinggi, dekat dalam rumah tu mesti ada orang meninggal. Lepas tu orang meninggal tu mestilah dimandikan di kawasan rumah tinggi yang air mandian tu mesti jatuh ke bawah. Okey. Lepas tu dekat kawasan jenazah tu dimandikan mesti pastikan ada satu kayu yang agak terkeluar sikit, seolah-olah nampak macam penyidai. Okey. Selepas tu rumah tu mestilah ada kolam, sama ada kolam ikan ataupun kolam renang memang tak lah zaman dulu. Kolam ikan ataupun perigi ataupun apa-apa sumber air yang berbentuk kolam. Dan yang keempat adalah perlu mendapatkan kayu, serpihan kayu daripada pembuatan keranda di rumah tersebut. Okey, abang simpulkan semula. Jadi Salim ni dia kena cari orang meninggal. Dan orang meninggal tu mesti ada rumah tinggi. Dan dia meninggal, dia dimandikan dekat kawasan rumah tinggi dan airnya mesti jatuh ke bawah. Dekat tempat air jatuh ke bawah tu mesti ada kayu yang terkeluar sikit. Lepas tu tepi rumah tu ada kolam. Lepas tu dia kena dapatkan serpihan kayu daripada keranda. Maksudnya orang dulu-dulu tak ada keranda. Keranda bila ada orang meninggal dia buat keranda tu. Jadi serpihan kayu tu dia nak. Okey. Caranya ialah waktu hantu longkek tu muncul, sebelum hantu longkek tu muncul, kita kena salah abang salah cerita. Sewaktu hantu longkek tu muncul, dia muncul je, Salim kena pakai celak daripada kayu keranda yang dah siap-siap dibakar. Kayu tu dibakar, diletakkan celak kat mata dia, dibaca mentera dan dia duduk dekat tepi kolam. Maksudnya dekat kawasan tu. Tujuan kolam tu adalah untuk menghapuskan celak. Lepas tu tujuan alang-alang yang terkeluar dekat dengan kawasan pemandian mayat adalah untuk mencuri serban. Nanti mula-mula abang baca macam blur-blur. Macam mana cara dia ni? Macam pelik. Okey, jadi tunggulah Salim. Carilah orang yang meninggal kat kampung tu. Tunggu. Akhirnya ada seorang lelaki tua meninggal dunia dekat kampung tu. Nak kata kita sap-sap-soi lah. Dia punya persyaratan semuanya cukup. Orang tua tu tinggal kat rumah tinggi, dia akan dimandikan di kawasan rumah tinggi dan dia punya air jenazah akan jatuh ke bawah. Tepi rumah dia ada kolam. Lepas tu dekat dengan kawasan permandian jenazah tu ada sedikit kayu yang terkeluar dan selepas tu keranda untuk jenazah tu dibuat sewaktu hari kejadian. Cukup syarat, cantik sangat-sangat. Okey, jadi bila dah cukup syarat tu, orang tu meninggal, malam orang tu meninggal. Jadi malam tu Salim macam tak tentu arah tidurnya. Tak tentu arah sebab dia kata, ini bukan perkara yang main-main. Aku nak buat tak? Kalau nak buat termasuk alam sebelah tak keluar, wahara. Tapi malam tu dia terfikir, boleh tak dia buat? Tapi dia kata, alang-alang menyeluk perkasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Jadi kalau nak buat, dah ada peluang, buat betul-betul. Tapi Salim tak tahu sebenarnya ia akan menyebabkan satu menjadi kenangan yang sangat-sangat teringat sampai ke akhir hayat dia. Okey. Jadi bila dah malam tu, Salim pun teguhkan pendirian. Nak tak nak, dia kena buat dan dia kena pastikan dia berjaya. Okey. Jadi besok paginya, bila pagi-pagi selepas subuh, Salim cepat-cepat siapkan pakaian, siapkan baju. Dia pergi rumah orang meninggal tu. Memang aim dia nak jumpa hantu longkek dekat kawasan rumah orang meninggal. Sebab hantu longkek dia akan datang kat rumah orang meninggal je. Rumah orang kedua kahwin, sundi sunat, melenggang perut, semua tak ada. Yang waktu orang meninggal dia dah ada. Okay. Jadi
Salim pun dah bersedia. Dia dah ambil kayu serpihan daripada keranda yang dibuat pagi-pagi, yang orang-orang kampung buat pagi tu. Dia dah ambil beberapa. Bila dia ambil serpihan kayu tu, orang-orang tua kat kampung tu dah tersenyum-senyum. Dia orang tanya, engkau ni berani ke nak pergi ke masuk alam sebelah curi serban hantu longkek? Lepas tu dia kata, cubalah cik, kalau untung sabut timbul, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Dia kata, okey. Dia pun ambil serpihan kayu tu dan dia siap-siap bakar. Jadi bila serpihan kayu tu dibakar, hujungnya warna hitam. Jadi kalau dia letakkan dekat kening, nampak macam celak lah kan. Dan dia duduk dekat tepi kolam waktu tu. Dan dia kena pastikan kolam tu agak dekat dengan tempat pemandian mayat dan juga kayu yang terkeluar tu. Abang nak cakap pun susah, tapi lebih kurang macam tu lah. Dekat langgam macam kayu yang sedikit terkeluar dekat kawasan tepi rumah. Boleh bayangkan dekat kawasan tepi rumah, Salim tunggu tepi kolam dengan celak dekat tangan. Lepas tu nampak kayu yang terkeluar sikit dekat-dekat dengan kawasan pemandian jenazah. Jadi selepas orang dah siap-siap, semua alat-alat mandi jenazah tu dah siap. Pada waktu tu jenazah dimandikan di dalam rumah di atas lantai. Selalunya kalau abang dengar pernah akan dimandikan di atas peha anak-anak dia. Anak-anak dia akan berselunjur, jenazah akan diletakkan dan dia akan dimandikan dekat atas peha anak dia. Okey. Jadi Salim pun bersedia. Dia tunggu. Jadi jenazah pun dah riuh lah atas rumah tu. Riuh atas rumah macam, oh nak mandikan. Anak-anak mana? Kumpul nak mandikan ayahanda. Jadi anak-anak lelaki dia pun kumpul, anak lelaki dia pun berselunjur. Salim nampak ni daripada bawah sebab pintu-pintu tingkap-tingkap semua terbuka kan. Dia pun tengok jenazah tu pun dia letakkan dekat atas kaki-kaki anak dia. Lepas tu air mula disiramkan. Okey. Waktu sebelum air mula disiramkan tu, Salim dah bersedia apa-apa kemungkinan yang berlaku, nak tak nak dia kena buat. Jadi sewaktu air mula disiramkan dan air tu mula jatuh ke bawah rumah, waktu tu Salim terus pasang celak. Sambil pasang celak dekat kening dia baca mentera yang tok guru dia bagi. Selepas itu dia dah tunggu. Dengan kata lain, selepas dia letak celak dekat kening dia tu, dia nak pastikan adakah dia dah masuk dekat alam sebelah ke tidak. Dia pun pasang celak. Lepas pasang celak, air tu jatuh daripada pemandian jenazah tu. Dia pasang celak, lepas tu dia tunggu. Dia tak pasti dia dah masuk ke alam sebelah ke tidak. Dia menjerit. Dia panggil kawan dia. Ali, kau nampak aku tak? Ali senyap. Maksudnya kalau Ali senyap, Ali tak dengar apa yang Salim panggil. Ali tak dengar langsung suara Salim. Jadi itu tandanya Salim dah termasuk dekat alam sebelah. Jadi Salim bersedia, hantu longkek akan datang. Jadi untuk mengelakkan hantu longkek tu nampak dia pun berlari ke arah satu pokok nangka. Dia nyorok kat belakang pokok nangka tu. Jadi dia tunggulah ni. Tiba-tiba dia nampak ada satu makhluk yang tinggi, berserban, berjubah, berjanggut panjang, berjalan daripada jalan mana tah. Tiba-tiba dia datang dalam keadaan besar. Dia pergi ke arah rumah orang meninggal tu. Waktu tu masih lagi berlaku pemandian jenazah dan Salim menyorok dekat belakang pokok nangka dan dia nampak benda tu tinggi. Tangan dia panjang, kakinya panjang, dia pakai jubah, dia pakai serban besar. Jadi benda tu berjalan ke arah rumah orang meninggal. Waktu tu semua orang tak nampak hantu longkek. Hantu longkek tu melangkau semua orang, merempuh semua orang. Tapi tak ada seorang pun yang perasan. Hanya Salim aja yang nampak siapa hantu longkek. Jadi hantu longkek tu berjalan sampai dekat tepi rumah. Hantu longkek tu cabut serban dia. Dia letakkan serban dia dekat atas lebihan kayu dekat tepi rumah tadi. Dia cabut baju dia, letak dekat atas lebihan kayu tu. Dan dia cabut serban dia, jubah dia dan juga kain dia, termasuk tasbih dia. Dia letak dekat alang-alang kayu tu. Maksudnya dekat lebihan kayu tu. Dalam keadaan dia tak berpakaian apa-apa, tak payah kita nak jelaskan macam mana bentuknya, menakutkan. Dia pun masuk dekat bawah rumah dan dia duduk di bawah jenazah
dan dia mandi air jenazah tu. Dia mandi, dia sarut muka dia, dia sarut rambut dia sambil menderum-derum. Macam tu. Jadi Salim kata inilah peluang dia untuk dia dapatkan serban, baju, tasbih, jubah dan kain hantu longkek. Orang kata dapat serban dah jadi kaya raya. Ini serban, jubah, kain, baju, tasbih lagi. Jadi Salim pun keluar daripada persembunyian dia, dia berlari sekuat hati dan dia pergi dekat kawasan mana baju tu disangkut. Disambarnya baju, serban, jubah tu semua dan dia berlari ke arah kolam. Dia pun nak terjun ke arah kolam. Tujuan dia terjun ke arah kolam adalah untuk menghapuskan arang yang dijadikan celak dekat kening dia. Waktu dia terjun dekat dalam kolam tu, separuh badan dia dah menghampiri air. Tiba-tiba hantu longkek perasan dan hantu longkek sambar baju dia semula. Jadi pada waktu tu berlaku tarik-menarik antara Salim dengan hantu longkek. Hantu longkek tu punyalah marah. Dia berubah muka menjadi sangat hodoh. Tapi Salim dah bersedia. Dia dah diceritakan macam mana rupa hantu longkek. Memang sangat hodoh. Matanya terbelalak besar. Hidungnya panjang. Mulutnya mengeluarkan api dan asap hitam. Giginya tajam-tajam seperti kapak. Tapi keadaannya tak begitu besar. Salim dengan ilmu silat yang dia ada, dia tarik serban tu sekali lagi supaya dia dapat tenggelam dekat dalam kolam bersama-sama serban baju yang dah diambil tadi. Tapi hantu longkek tak mengalah. Hantu longkek tarik lagi. Berlaku tarik-menarik. Setiap kali berlaku tarik-menarik, hantu longkek akan berubah muka menjadi semakin besar, semakin menakutkan. Matanya tadi sebesar telur ayam, yang sebesar telur ayam berubah menjadi sebesar bola. Mata hitamnya dan muka dia menjadi sangat besar, lebih besar daripada 4 dulang yang dicantumkan. Gigi dia menjadi sangat tajam dan besar dan keadaan tubuh dia menjadi sangat tinggi. Waktu tu hantu tu tarik serban yang Salim pegang. Salim tak mengalah. Tapi berkat ilmu yang dipelajari oleh Salim, Salim hampir untuk menenggelamkan serban dan jubah dia ke dalam air. Tapi sewaktu hampir menenggelamkan semuanya dalam air, hantu longkek sekali lagi menarik dengan sekuat hati dengan perkikan yang sangat kuat. Agaknya dia tarik tu, dia menjerit macam tu. Waktu tu Salim terkeluar daripada kolam, mati. Kalau Salim terkeluar seluruh badannya daripada kolam, hantu longkek akan kunyah Salim dengan gigi kapak dia. Tapi disebabkan keadaan jadi terlalu kritikal, Salim terpaksa melepaskan serban, jubah, baju dan tasbih hantu longkek. Dan Salim terjatuh semula ke dalam air dan Salim pun mengesat celak yang ada dekat kening dia dan dia pun bangun semula daripada air. Waktu dia bangun keluar daripada kolam, dia nampak dekat depan dia semua orang terkejut dan orang semua cakap, macam mana budak tu boleh jatuh kolam? Kenapa dia ada dalam kolam? Buat apa dia dalam kolam? Tapi ada juga beberapa orang yang tahu sebenarnya Salim tengah masuk ke alam sebelah untuk curi baju, serban, jubah hantu longkek. Dan orang-orang tua yang tahu tu terus mendekati Salim dan menarik Salim keluar. Dan Salim pun terbaring dekat tepi kolam. Dan ada seorang pakcik tanya, dapat ke? Salim kata, kalau dapat, sekarang kat tangan saya ada serban pakcik, saya tak dapat. Dia berubah menjadi sangat besar dan sangat menakutkan. Saya gagal. Jadi Salim pun dibawa ke rumah. Cerita Salim sangat-sangat terkenal, sangat famous dekat kawasan tu. Macam mana dia berjaya masuk ke alam sebelah, berjumpa dengan hantu longkek,
tapi tidak berjaya untuk mendapatkan serban ataupun jubah ataupun baju daripada hantu longkek. Rupanya barulah abang tahu apa maksud setiap syarat-syarat tu. Sebenarnya hantu longkek ni adalah hantu yang suka mandi air mandian jenazah. Jadi dia akan berbogel dan meletakkan baju-bajunya dekat lebihan kayu, dekat-dekat dengan kawasan tempat mandi jenazah. Sebabnya dia tak nak terjadi kalau ada orang nak ambil baju dia untuk dijadikan puja-pujaan lalu untuk menjadi kaya. Dia tak nak. Jadi dia letakkan baju dia dekat-dekat dengan kawasan tempat dia mandi. Itulah sebabnya. Itulah kenapa syaratnya adalah perlu cari orang meninggal, rumah tinggi dan juga dekat dengan kolam. Sebab kolam tu tujuannya Salim kena terjun dalam tu untuk hilangkan kesan celak. Jadi kalau tak hilangkan kesan celak, dia masih kekal dekat alam sebelah. Jadi cerita tentang Salim cuba masuk dekat alam sebelah ni menjadi sangat popular. Rupanya sebelum Salim ada lagi beberapa orang yang pernah buat percubaan yang sama. Sesiapa yang pernah buat percubaan masuk ke alam sebelah untuk mencuri baju ataupun peralatan pakaian hantu longkek akan digelar mak longkek. Macam tu. Jadi dia kata amalan ni sebenarnya dah pupus, dah tak ada. Mentera yang dibaca oleh Salim pun tak ada. Tapi mengikut anak dia, syukur ayahnya, arwah Pakcik Salim ni, Pakcik Salim ni dah arwah. Atuk lah, yang abang kalau abang panggil atuk lah. Atuk Salim ni dah arwah. Tapi mengikut kata anak dia, mujurlah bapak dia tak dapat kain ataupun serban hantu longkek. Sebab menjadi kaya menggunakan cara kurafat macam ni adalah sangat-sangat ditegah oleh Allah Ta'ala. Dan akhirnya Salim tetap juga tak dapat, dan sehingga akhir hayat dia, dan dia meninggal dalam keadaan yang sangat baik, menjadi seorang yang sangat mulia di akhir hayat dia. Dan cerita ini menjadi iktibar betapa kita senang terpengaruh untuk menjadi kaya dan terkenal dengan mengamalkan amalan-amalan kurafat. Cerita yang kedua pun tak kurang hebatnya, masih lagi hebat. Tapi cerita yang kedua ni dia ada keistimewaan dia adalah disampaikan oleh seorang kakak. Tapi bukan pengalaman dia, ini adalah pengalaman emak dia. Dan mereka ini adalah penduduk peribumi yang ada di Puchong Selangor. Jadi abang tak pernah dapat cerita daripada orang-orang peribumi, iaitu orang asal Malaysia, dan kali ni abang dapat. Cumanya tak diberitahu nama, abang terulang kali tak beritahu nama, dan abang gunakan nama kali ini adalah Suri. Dia tak beritahu nama. Jadi kakak tu cakap ini adalah pengalaman mak dia berlaku pada tahun 1980-an, sewaktu mak dia masih lagi umur belasan tahun. Pada zaman tu menjadi ekonomi orang-orang peribumi adalah dengan menoreh dan juga mencari hasil hutan. Waktu tu dekat Puchong Selangor. Dan termasuklah juga dengan suri. Abang terus masuk dalam cerita lah. Suri ni pada waktu tu berumur lebih kurang 17-18 tahun. Dia memang kerjanya menoreh getah, dan dia selalu menoreh getah dekat kebun-kebun orang. Dia tak ada kebun sendiri. Dia kata kalau ada pun agak kecil. Jadi nak menampung perbelanjaan keluarga dengan menggunakan kebun sendiri tu memang tak mencukupi. Jadi dia perlulah menoreh dekat tanah-tanah kebun orang lain. Dan selalunya dia pergi menoreh, Suri ni pergi menoreh dengan emak dia. Cerita ni tahun 1980-an ni boleh tahan. Jadi dia kata dalam banyak-banyak kenangan sewaktu dia pergi menoreh, ada satu kenangan yang sangat pelik, dia kata, apabila dia terserempak dengan makhluk alam sebelah. Dia memang menjadi kebiasaan dia untuk pergi menoreh dalam seminggu 7 hari kan. Jadi dalam seminggu dia kata 4 hari dia akan pergi menoreh, dan hari selebihnya akan dia berehat, dia kata, dan dia akan buat pekerjaan-pekerjaan lain. Ceritanya bermula pada satu hari dia pergi menoreh.
Dalam perjalanan tu dia melintas dekat satu pokok yang agak besar. Jadi bila lalu dekat bawah pokok tu, baru dia perasan dekat atas pokok tu banyak ayam. Dia dengan mak dia ni pun melintaslah. Tiba-tiba mak dia punya kepala terkena tahi ayam. Dengan kata lain, ayam tu berak daripada atas pokok, terkena kepala mak dia. Mengikut orang-orang peribumi, itu adalah pertanda yang kurang baik. Jadi kalau lebih baik macam tu jadinya, mereka perlu pulang ke rumah, mandi-mandi dulu, bersihkan diri, barulah pergi menoreh semula. Tapi disebabkan pada waktu tu memang masa tidak mengizinkan, Suri dengan mak dia pun bersih-bersihkanlah menggunakan air yang ada, buanglah tai ayam tu, dia pun teruskanlah perjalanan untuk pergi menoreh. Tapi bila nak sampai dekat tempat kebun yang sepatut dia orang menoreh, pada waktu ni siang tu, subuh-subuh, tiba-tiba dia nampak satu gula-gula terbaring atas jalan. Waktu tu Suri dengan mak dia ni pelik. Kenapa, siapa yang tinggalkan mayat dekat sini? Dia kata, kenapa dia baring tengah jalan? Jadi diorang pun rasa macam tak sedap hati, diorang lalu ikut jalan lain. Diorang tak merempuh gula-gula yang tengah baring tu. Tapi mula dah rasa tak sedap hati. Ini mesti ada petanda-petanda yang buruk. Tapi diorang juga tetap teruskan menoreh dan biarkan benda tu, diorang tak kacau. Jadi menorehlah macam biasa. Jadi hari tu berjalan seperti biasa, tidak ada apa-apa yang berlaku, dan selepas habis menoreh, diorang pun baliklah rumah. Hari kedua, diorang pergi menoreh pada waktu yang sama, waktu yang dekat-dekat subuh waktu tu. Pada waktu ni kedua-duanya belum lagi Islam, dia kata. Jadi Suri pergi menoreh dekat satu kebun ni pula. Dia pun berjalan dengan mak dia. Sewaktu dah nak sampai dekat tempat diorang menoreh, punyalah anak beranak ni terkejut, nampak gula-gula terselit di celah-celah antara dua pokok. Pada waktu tu punyalah terkejut sampai mereka berdua berlari selamatkan diri. Takut-takutlah apa-apa yang berlaku. Diorang berlari menjauhi benda yang ada terselit dekat tengah-tengah pokok tu, di antara celah dua pokok, sampai dekat tempat menoreh tu, barulah diorang boleh menenangkan diri. Tapi pada waktu tu Suri pun bertanya dengan mak dia, kalau kebun yang kita toreh ni, memang ada makhluk yang berkerajaan dekat sini agaknya. Sebabnya itu bukan kebun diorang, itu adalah kebun orang. Hari pertama jumpa benda tu terbaring tengah jalan. Hari kedua jumpa benda tu terselit dekat pokok. Kalau abang lah dah hari pertama jumpa, memang abang tak noreh lah kat situ. Pulang benda toreh, alat toreh tu pada tuan punya tanah, tak ingin abang. Tapi dia kata demi rezeki sekeluarga, dia perlu mencari rezeki tambahan. Dan bila benda tu muncul, dia larikan diri. Dan selepas habis menoreh, waktu tu pun dah siang, dia balik ke rumah. Tapi pada waktu tu memang diorang terfikir, apa lagi musibah diorang akan dapat. Hari seterusnya, mereka berdua memang lebih hati-hati. Kalau apa-apa berlaku lepas ni, dia asal Suri cakap dengan mak dia, Suri akan lari dekat mak. Lepas tu Suri tak nak ke mana-mana. Suri nak menyorok belakang mak. Jadi mak dia kata tak apalah, boleh je, tak ada masalah. Diorang pun pergilah menoreh. Kali ni tak jumpa lah gula-gula terselit tepi pokok, baring tengah jalan. Gembira nah gula-gula tu kan. Tapi tengah-tengah Suri menoreh, tiba-tiba dia dengar dekat belakang dia macam ada bunyi kayu dipatahkan. Tak, macam tu. Suri pandang belakang, tak ada orang. Lepas tu dia pun terus lagi menoreh. Waktu ni kan waktu yang tengah-tengah subuh tu kan, masih gelap lagi kan. Tiba-tiba Suri dengar ada kayu sekali lagi dipatahkan. Tapi kali ini banyak bunyi kayu dan tidak sama. Tak, 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 tak. Macam tu. Macam bunyi kayu dipatahkan banyak kali dalam banyak tempat. Waktu tu Suri pandang belakang. Sudah, dia kata. Ini apa pula main? Janganlah tiba-tiba bunyi kali ketiga ada pula gula-gula kat belakang dia, memang pengsan, dia kata. Jadi dia kata kalau bunyi sekali lagi, benda tu dia akan lari dekat mak dia. Memang betul-betul kali ketiga bunyi krok krok krok, memang bukan satu bukan dua, berpuluh-puluh kayu dipatahkan. Suri tak pandang belakang, dia terus pecut lari dekat mak dia. Lalu tu dia cakap, mak tolong mak. Lalu tu mak dia tanya lah, kenapa ni saya dengar ada orang bunyi kayu patah dekat belakang saya. Mak dia cakap mungkin binatang kot, mak dia kata.
Okeylah, tak apa duduk sebelah mak. Jangan risau, teman mak menoreh. Jadi Suri pun duduklah sebelah mak dia. Mak dia pun teruslah menoreh. Tiba-tiba, diorang berdua ni dengar dekat dalam kegelapan malam, kegelapan subuh, bunyi kayu dipatahkan. Ketak, ketak. Makin lama bunyi itu makin banyak dan bunyi itu makin kuat, semakin menghampiri diorang. Pada waktu tu Suri dah tergamam, mak dia pun dah tergamam, tengok dalam keadaan gelap, bunyi kayu patah, tak apa benda tu. Jadi mak dia capai tangan Suri, jom lari. Mak dia kata, dia pun berlari, sampailah dekat satu kawasan bangsal. Bila sampai satu ke kawasan bangsal, pada waktu tu diorang kata diorang duduk dekat dalam bangsal tu, diorang perhatikan keadaan sekeliling, takut-takut yang bunyi itu datang daripada manusia musuh, mungkin nak buat khianat ke apa. Dan diorang tunggu dekat bangsal tu sampailah siang. Dan lepas peristiwa tu, esoknya diorang tak jadi nak noreh. Dia jumpa dengan tuan punya tanah, dia pulangkan pisau toreh, cakap kami tak boleh nak menoreh kat sini. 3 kali kami kena dengki. Pertama, ada gula-gula baring tengah jalan. Itu okey lagi sebab kita nampak. Yang kedua, gula-gula menyerit dekat tepi pokok. Okey lagi sebab nampak. Boleh lagi. Kali ni, kali ketiga bunyi orang mengekori mereka berdua sambil mematahkan kayu. Dia orang dah tak boleh tahan sebab tak nampak. Kita tak tahu nak menghala ke mana. Jadi bila dengar macam tu, tuan punya ladang pun terima je lah. Mungkin tuan punya ladang dah memang sedia maklum ada gangguan-gangguan, tapi dia cuma tak nak beritahu je lah. Dan itulah menjadikan pengalaman yang menarik Suri sepanjang dia menoreh dengan mak dia. Dan akhirnya Suri pun membesar, berkahwin dan selepas tu memeluk agama Islam. Dan akhirnya sampai sekarang Suri ceritakan kisah ini kepada anak dia, dan anaknya ceritakan pengalaman ini pada abang, bagaimana seorang Suri dengan emaknya menoreh di kebun orang lalu dikacau oleh sesuatu. Terima kasih sangat-sangat dah menonton cerita yang abang sampaikan. Moga-moga cerita kali ini memberi pengajaran, iktibar dan juga hiburan. Terima kasih juga pada yang membeli baju nak dijadikan cerita, perapan sate dan juga sambal lara. Masih lagi ada abang jual dan boleh dapatkan melalui link-link yang abang sediakan di kawasan description area. Terima kasih sangat-sangat sekali lagi. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.